Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa ba'du. Alhamdulillah, sesi tanya jawab kita pada pagi Sabtu 5 hari bulan 2 2022 bersamaan dengan 3 Rajab 1443. Ini adalah merupakan siri yang ke-61. Soalan yang berkaitan dengan solat jamak. Banyak soalan yang sama, tapi tak apalah. Kita nampak ada keperluannya dalam masalah ini. Sebab orang tak tanya banyak kali itu kecuali dia perlu, diperlukan. Iaitulah imam muqim, makmum musafir. Imam yang muqim, makmum musafir. Sekiranya kita sampai di masjid, imam sedang solat zuhur. Jadi makmum musafir ni ikut imam. Masbuk lah dia panggil. Sempat 2 rakaat. Manakala kita tengok kepada susunan rakaat tu, cukuplah kita ni 2 rakaat. Mungkin kita musafir kan 2 rakaat. Adakah boleh kita berhenti kat situ je ataupun kena tambah lagi 2 rakaat? Jawabnya na'am. Mana-mana orang musafir yang ikut imam muqim, maka dia kena lengkapkan, dia kena tamamkan solat dia. Itu dia panggil kaedah. Contohnya, kita masuk masjid, imam rakaat akhir, rakaat yang keempat, kita pun ikut dia. Bila imam bagi salam nanti, makmum yang musafir tadi, dia kena tambah 3 rakaat lagi, bukan tambah 1 rakaat. Itulah yang dikatakan orang musafir tak boleh ikut orang muqim kalau dia nak qasar. Bukan tak boleh ikut mutlakan, boleh. Bahkan elok kita ikut, sebab barulah kita dapat pahala berjamaah. Dan tidak nampak pelik, janggal. Orang duduk solat, kita duduk solat seorang kat belakang. Janggal. Apa dia tu pelik seorang ni? Oh tak boleh, kalau saya ikut imam, rugi saya kena solat 4. Siapa cakap rugi? Tak, setiap rakaat ada Fatihah, ada zikir rukuk, zikir sujud. Nanti dalam tahayat kita boleh tasyahud, kita boleh selawat, tak rugi. Cuma ada kerja sikit, tambah 2 rakaat. Rugi tak akan rugi. Maknanya soalan ini, saudara-saudari yang ikut imam tamam, kita orang musafir kena tamamkan solat kita. Tak boleh potong separuh jalan walaupun kita sempat 2 rakaat. Tak boleh. Jelaslah situ, insya-Allah. Mudah-mudahan pencerahan ini cerah sampai bila-bila. Kan? Tak perlu ditanya lagi. Dia kata sebabnya yang tanya tu lain pula. Soalan yang kedua hampir sama. Dia kata hukum solat tamam, kemudian solat qasar pula. Saya confuse. Sedap juga soalan. Biasalah. Seorang musafir berhenti solat zuhur berjamaah di masjid. Dia solat dengan imam. Saya kata bagus. Ada setengah orang tak nak solat dengan imam. Dia solat seorang dia dekat ujung belakang. Bila solat dengan imam, selesai 4 rakaat, dia segera solat jamak dengan asar. Soalannya, mistikah dia kena tamam atau boleh je dia solat asar 2 rakaat? Jawabnya, boleh qasar. Yang tak boleh tadi, sebab tuan atau puan ikut imam. Sekarang ni waktu solat asar, imam tak akan solat dah asar. Sebab kita yang jamak, dia tak jamak dah. Habis. Jadi kalau kita mari rombongan contohnya, selepas kita solat zuhur dengan imam, kita isyarat kepada sahabat-sahabat kita ke belakang. Kita pun solatlah qasar, asar, jamak takdim 2 rakaat. Sah. Dan tidak ada syarat macam tu. Oh, kalau dah tamam zuhur, kena tamam asar. Tak. Tamam zuhur sebab kita ikut imam muqim.
Sebab itu kalau sekiranya masjid ni tak ada orang, ada 5 orang yang solat, tapi yang nak solat jamak satu bas, sebuah bas berhenti 40 orang nak solat jamak, maka elok kalaulah imam yang mukim itu beri peluang kepada orang musafir jadi imam. Dalam rombongan ni ada imam, ada ustaz, ya saya. Silakan datang sini. Dia mari, dia jadi imam 2 rakaat. Kita yang mukim ni, kita solatlah 4 rakaat. Selepas daripada mereka bagi salam, kita tambah lagi 2 rakaat. Kalau maghrib, tambah 1 rakaat lagi. Jadi kan bagus tu. Dia panggil mengambil kira mura'ah. Sebab tu ana selalu tengok kalau orang Arab ni, dia tanya, nahnu musafir, dia cakap ke imam yang tepi jalan lah, RNR. Kalau masjid rasmi yang ada imam ratib itu tak boleh kacau, tak boleh ambil. Tapi kalau kita contohnya kita berhenti RNR stesen minyak kan, imam pun imam yang biasa juga. Kadang-kadang pekerja pam minyak tu yang jadi imam. Kalau di Arab lah, orang Arab ni jangan main. Pekerja pam minyak tu nampak macam orang India, orang Pakistan, orang Bangladesh, Burma. Tapi dia orang ni ada setengah tu hafal Quran. Cuma dia cari rezeki, nak duduk di tanah haram, dia mari. Kita sini pun, jadi kalau kita tengok orang musafir datang, dan dia pun ada dalam rombongan, dia nampak macam ada ustaz dia, elok diberi ruang supaya mereka jadi imam, kita yang mukim ikut dia dan kita tambah 2 rakaat. Alhamdulillah, harmoni suasana. Soalan yang ketiga, adakah betul pandangan masyarakat bila orang curi barang dia kata tak apa, saya halalkan, dah bukan rezeki kita, buat macam mana? Sedap juga soalan tak? Kita doa yang baik-baik je. Adakah perbuatan ini dianjurkan oleh Islam dan mungkin menjadi sebab orang berani mencuri? Minta penjelasan. Sekarang ni ada macam-macam orang curi, hasil tanaman, curi pisang lah, durian, curi kambing, curi kerbau. Kita kata dalam masalah ini ada 2 perkara. Yang pertama, isu mencuri, kita tak boleh ikrarkan, membenarkan orang mencuri, itu tidak baik. Tapi kalau kebun kita ni, kita nak sedekah, boleh je kita kata siapa yang berhajat, siapa yang perlu, dia tak ada makanan, dah berbulan-bulan tak pernah merasai pisang, lalu ke kebun kita, pokok pisang kita masak, bolehlah dia ambil sikit. Kita kata kita niat macam tu tak apa. Tapi kalau benda besar, kambing, kerbau, lembu, lah orang tak main-main ni. Sebab benda yang sampai nisab, mengikut dalam undang-undang Islam sudah boleh potong tangan. Dia panggil had, dia ada nisab dia lah. Kalau cakap curi pisang, orang tak potong tangan, orang potong tandan, kata orang. Tapi maknanya, isu ni, jadi kita kena tengok dalam sudut nilai barang yang dicuri. Satu. Kemudian, kenapa dia mencuri? Kalau dia mencuri pasal jenis penjahat, mabuk dada, ambil barang orang semata-mata nak pergi beli syabu, nak pergi beli ni, maka wajib kita kena engkar. Kita kena engkar. Kalau boleh dilarang, diberi amaran. Dan kalau boleh dibawa kepada pihak penguasa, pihak keselamatan, lagi elok. Sebab kalau dia tahu orang kampung ni biar aja orang mencuri, akhir sekali semuanya akan jadi satu fenomena orang mencuri. Tapi kalau kita tahu dia mencuri kerana keperluan, kerana terdesak, tak ada makanan contohnya, macam budak yang mencuri tu, konon-kononnya nak beli ubat ayah dia, maka ketika itu kalaulah tuan atau puan nak sedekah, tak apalah, saya halalkan, itu baik. Dalam kaedah Islam ni kita boleh halal sebelum sampai ke muka pengadilan. Macam seorang sahabat Nabi tu, dia tidur, Safwan, orang ambil barang dia, dia tangkap kawan tu. Bila tangkap, dia bawa kepada Nabi SAW. Nabi kata, kalau sampai kepada aku tak boleh gugur lagi, ini hudud, undang-undang hudud. Bila sampai ke muka pengadilan, tak boleh nak undur. Dia kata, maaf Rasulullah, saya maafkan dia. Nabi kata, halla, sepatutnya kalau kamu nak maaf, kamu maaf sebelum berlaku, sebelum kamu bawa kepada aku. Tapi kalau sampai sini, potong tanganlah, jawab dia. Itu dipanggil hudud. Hudud ni tak boleh digugurkan begitu saja. Berbeza dengan qisas.
Kalau qisas boleh digugurkan oleh siapa? Oleh keluarga. Keluarga si mati boleh qisas, boleh maafkan. Tapi hudud itu hak Allah. Jadi tak boleh kita sewenang-wenangnya. Dan dalam masalah isu ni, bukan semua benda yang kita kata tak apalah dia mencuri. Tapi kalau kita betul-betul ikhlas, kita nak maafkan dia, kita nak sedekah, guna cara medium yang baik. Jangan sampai jadi satu fenomena orang berani mencuri di kampung ni sebab orang kampung ni semuanya baik. Hati-hatilah dalam masalah ni. Kalau setakat ambil buah, buah jambu, buah mangga yang kita duk tanam pergi jalan orang ambil, kita pun dah niat dah nak ambil pahala, tak ada masalah. Jadi ini satu fenomena yang perlu diperjelaskanlah. Soalan yang keempat, Abu Anas selalu kempen, ingat Jumaat, ingat selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan perbanyakkan selawat. Ada juga orang kata selawat ni 10 kali je boleh. Boleh 10 kali je. Sebab selawat ni dia bukannya zikir khas, dia lebih kepada berdoa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdoa untuk Nabi, Allah angkat darjat dia. Jadi dalam masalah ini satu perkara yang perlu diperjelaskanlah bahawa selawat ke atas Nabi itu sebagaimana perintah dalam Al-Quran, Allah Ta'ala perintah, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah, para malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu sallu. Wahai orang beriman, berselawatlah kamu ke atas Nabi. Wasallimu taslima. Suratul Ahzab ayat 56. Jadi ayat ini Allah perintahkan kita supaya berselawat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, Nabi kata apa? Man shalla alayya salatan, sekali siapa dia selawat ke atasku, satu selawat aja. Sallallahu alaihi biha asyra, Allah selawat ke atasnya 10 kali. Allah bagi rahmat dia. Hadis dalam Muslim. Dan hadis kelebihan hari Jumaat. Nabi kata fa aksiru minas salati alayya, perbanyakkan selawat ke atasku. Dan juga dalam hadis Ubay bin Ka'ab yang dia tanya Nabi, banyak mana aku nak selawat? Nabi kata ikut banyak mana. Nabi tak kata 10 kali pagi, 10 kali petang. Maka kita mengatakan kekalkanlah seperti asal, bahawa selawat itu lagi banyak, lagi baik. Dan selawat yang terbaik untuk kita selawat, iaitu selawat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ini kita dah sebar dah ni kepada para jemaah lapak-lapak selawat yang maksur ataupun lapak selawat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat tuan-tuan dah dapatkan risalah-risalah yang kita bagi tu. Jadi ini antaranya. Perbanyakkan. Lagi banyak lagi boleh. Tidak ada had. Cuma untuk maklumat, kalau kata Nabi tak suruh bilangan tertentu yang banyak-banyak, macam ada orang kata selawat 1000 kali, selawat 1,000,000 kali, selawat tu selawat ni. Itu betul. Nabi dia tak nak menyusahkan. Dia kata siapa selawat sekali pun dah dapat 10 kebajikan. Dan ada juga dalam zikir pagi petang tu, siapa dia selawat pagi 10 kali, petang 10 kali. Yang penting cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak menyusahkan kita. Yang menyusahkan kita ni apabila selawat yang direka oleh sebahagian ulama kemudian dia letakkan pahala besar dengan syarat ni mu kena ikut format ni. Menyusahkan itu ada. Jadi yang Nabi ini mudah, tak ada masalah. Kita selawat perbanyakkan lebih-lebih lagi pada hari Jumaat dan malam Jumaat, sentiasa selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, timbul lagi soalan. Isu dunia dah nak kiamat. Dunia nak kiamat dah ni. Bila berlaku banjir pada tarikh sekian, bila berlaku macam-macam dia punya awal tahun, bintang ni keluar menunjukkan bahawa tahun ni akan berlaku kemarau panjang, makanan tak cukup, siap-siap. Bahkan ada yang kata tak payah buat kerja dah, kiamat datang. Bahasa jenis malah ni. Duk cari. Dia kata kata-kata sebahagian pendakwah yang duk cerita macam ni, ia menyebabkan ada setengah orang tu dah tak nak kerja, berhenti kerja dah, nak masuk dalam hutan, nak pergi belah kambing. Kononnya kalau kita kerja pun, nanti bila mari fenomena yang bahaya ni,
kereta tak boleh berjalan ke apa, baik kita boleh ambil awal-awal lagi. Orang lain lapar, kita kenyang. Sedap juga dia punya tu. Jadi saya kata, saudara, kita kena ingat kepada taujih an-nabawi. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Nabi kata apa? Dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, in qamatis sa'ah wa fi yadi ahdikum fasilah. Kalau kita tengok kiamat nak berlaku dah, huru-hara dah. Di tangan kita ni ada anak pokok. Nabi kata apa? Fa in istata'a an la taqum hatta yaghsa falyaghsa. Belum membangun tu, pacok dulu pokok tu, tanam situ. Maknanya hadis ini dalam riwayat oleh Al-Bazzar, riwayat oleh Imam Ahmad dan lain-lain, Imam Bukhari. Hadis ini kata di para ulama mengajar kepada kita erti jangan mudah putus asa. Kita kena usahakan. Kita tak tahu sebab lepas pada Dajjal datang pun berapa tahun lagi hidup. Jadi hadis ni ibarat kata kalau ada di tangan kita pokok, anak pokok, kita ada masa tanam. Jangan kata aku ni umur 70 tahun kalau tanam pun tak sempat nak makan. Kita jangan fikir kita anak kita makan, cucu kita makan. Macam kita berdakwah sekarang ni. Tak, saya berdakwah, saya buka sekolah tapi saya dah tua. Nak mati, tak sempat nak tengok dah budak-budak graduasi. Kita kata anak kita sambung, masyarakat kita akan sambung. Jadi itu kita, ini hadis ini mengajar kepada kita bahawa siapa dia tengok alamat-alamat kiamatnya nak berlaku, ada pokok tanam lagi. Ni tidak, ni baru orang buat provokasi. Konspirasi kiamat nak berlaku, dah berhenti kerja dah. Nak pergi tanam pisang dah, nak jaga kambing dah, tak mau kerja, letak jawatan siap-siap. Habis 3 tahun tak berlaku, tak kiamat, puas dalam lautan seorang keluar, siapa nak bagi kerja awak balik? Kerja molek-molek dah, beri letak jawatan, kenapa? Jadi sekarang ni kita kena tangani masalah fenomena ni dengan baik. InsyaAllah kita akan bincangkan tentang ahadisul fitan. Hadis-hadis tanda kiamat ini perlu kepada dawabit, perlu kepada syarat-syarat dia, bagaimana cara menangani hadis-hadis ini. Kalau tidak, kita jadi huru-hara. Sekarang ni orang-orang dipanggil teori konspirasi ni banyak sangat. Dan orang mudah percaya. Baru ni keluar mimpi di akhir zaman. Mimpi akhir hayat ke akhir zaman, tak ingat mimpi. Ramai pula pengikut tu. Mari pula sekarang ni tukar pula nama baru. Mari pula mimpi apa benda ni? Asmaul Husna pula. Ikut juga. Dulu zaman Abu Ya dulu nak keluar Imam Mahdi. Siapa geng-geng dia nak jadi pengikut Mahdi, ikut juga orang. Jadi kita kata para jemaah sekalian, berjalanlah dengan jalan biasa. Kalau keadaan yang terdesak, kita berserahlah kepada Allah Azza wa Jalla. Saya nak simpan makanan ni, berapa lama awak nak simpan? Simpan makanan apa? Kalau huru-hara itu datang, mati juga. Sebab itu dalam kematian kita ni melalui fenomena yang berbagai. Fenomena yang berbagai. Ada mati melalui sakit. Ada mati kerana umur panjang. Ada mati kerana bencana. Nak kata apa? Ni orang duduk diam-diam tengah jalan nak balik kampung. Siapa di apa nama di tengah jalan tu? Nak runtuh tanah, mati. Keluar rumah nak pergi beli barang, pom kena langgar, mati. Jadi kita ni buatlah persiapan untuk mati. Bukan buat persiapan kerana orang kata nak kiamat. Buat persiapan kerana mati. Mati itu datang bila-bila je, tak kira mati itu bila datang, tetap dia akan mari. Muda ke tua tak menjadi kiraan hari ini. Yang pentingnya apa persiapan kita untuk menghadapi kematian. Apa persiapan? Ini yang kita takut hari ni. Duk main fenomena entah ke mana habis. Jadi celaru habis masyarakat. Soalan yang ke-6. Jika pesalah undang-undang hudud, contohnya orang ni minum arak, mencuri, zina, dan telah dijatuhkan hukuman atas dunia, hukuman syar'i, ingat baik, hukuman hudud dijatuhkan, adakah pesalah itu akan dikena lagi di akhirat hukuman? Kalaulah undang-undang itu undang-undang Islam, ini yang kita kata sangat rugi tuan-tuan, kalau kita tak laksanakan undang-undang hudud, undang-undang jenayah yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Kita pakai undang-undang Luqrat, undang-undang orang putih. Berat mana pun belum jamin
Tidak ada jaminan dia tidak dijatuhkan hukuman di akhirat. Tapi kalau undang-undang hudud, na'am. Hadis riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Ubadah bin As-Samit. Dalam hadis yang panjang, Nabi kata apa? Nabi suruh buat bai'ah di antara sahabat. Jangan syirik, jangan mencuri, jangan zina, jangan bunuh anak, jangan buat tuduhan jahat. Panjanglah dia punya bunut ataupun poin perjanjian. Nabi kata, "Wa man asaba min zalika syai'an." Siapa dia yang terkena dosa-dosa tersebut. Kita minta berlindung dengan Allah Taala daripada dosa yang tak baik. Fa'uqiba fid dunya. Dia telah dijatuhkan hukuman dunia. Kena sebat, kena hudud lah. Fahuwa kafaratun lahu, maka itu kafarah untuk dia di akhirat esok tidak lagi kena seksa. Wa man asaba min zalika syai'an. Siapa dia terjebak dengan dosa. Thumma satarahu Allah sembunyikan dosa dia atas dunia. Tak kena tangkap, tak kena hudud, dan dia sempat bertobat. Dia bertobat, dia insaf, dia menangis, dia mengaku dengan Allah tak mau buat lagi. Fahuwa ilallah. Nabi kata kita serahlah kepada Allah di akhirat esok. Allah nak maaf, Allah nak ambil tindakan. Maka Imam Nawawi dalam syarah Muslim letak satu babul hudud kafaratun li ahliha. Hudud menjadi kafarah kepada orang yang kena hudud. Usahalah tuan-tuan dan puan-puan, para pejuang-pejuang, pendakwah-pendakwah, ahli-ahli politik Islam, usahalah supaya negara kita dapat laksana undang-undang hudud, biar orang ni tak kena dua kali. Dunia pun kena, di akhirat kena pula. Biarlah selesai kita atas dunia ni. Ataupun disembunyikan dosa dia, Allah maafkan dia dengan taubat nasuha dia, alhamdulillah, selesailah masalah. Soalan yang ketujuh, fidyah puasa yang telah ditinggalkan pada masa lara dulu. Dia kata, saya ni ada seorang kenalan, umur dah 70 tahun. Dia tak puasa sejak zaman muda lagi. Sekarang ni dah tua dah. Tak larat pula nak puasa. Jadi bagaimana cara nak kira fidyah? Ni payah sikit lah. Jadi kita kena kira, yang pertama sekali dia kena taubat pada Allah Ta'ala. Sebelum dia mati dia kena taubatan nasuha. Kalau dia larat untuk qada, dia kena qada. Kalau tak larat dah, kena bayar fidyah lah. Bayar fidyah. Kiralah daripada umur berapa dia tak pernah puasa dulu, kira. Cuma fidyah ni kalau ikut mazhab Syafi'i, kalau umur 70 tahun ni satu trailer tak cukup ni. Sebab contohnya kita kata dia tak puasa bermula umur 20. Dan dia masa budak-budak dulu duduk rumah puasa. Bila pergi kerja luar tak puasa, umur 20. 20 tahun yang 20 umur 20. Maknanya 50 tahun yang lalu. Mengikut dalam mazhab Syafi'i, dia berganda. Sehari cupok jadi 50 cupok. Coba kira, 50 cupok tahun yang pertama saja kali 30 hari jadi berapa? Terakhir, ni ahli-ahli matematik ada ni. 50 cupok kali 1,500 cupok. 1,500. Itu tahun yang pertama. Tahun yang kedua jadi 49. Tahun yang ketiga 48. Sampailah tahun yang akhir itu baru tak berganda. Dia panggil ganda. Satu jadi 50. Sebab 50 tahun yang lalu. Itu dalam mazhab Syafi'i. Ada mazhab Hambali dia kata tak berganda. Maknanya kalau kita tak berganda mudahlah. 50 tahun dulu, hari yang pertama 30 cupok kali dengan 50 tahun, lagi senanglah. 30 cupok kali 50 tahun jadi berapa? 30 cupok kali 50 tahun. Jadi 1,500, tak sampai satu van. Itulah cara kira. Tuan-tuan ambillah. Yang senangnya kalau nak kira, pergi ke pejabat pusat zakat tu dia kiralah. Tapi banyak ni. Berapa orang dah mari sini? Dia nak kira, nak bayar fidyah ayah dia ni. Lepas umur 15 sampai ke umur 60 dia mati. Kira-kira kena banyak ribu
cupak ni, dia kata semula lah ustaz, tak cukup dah duit pesaka ni, balik tempat kata mari pasu dah. Jadi kita, sebab tu dalam masalah ini saya sendirilah secara peribadi, eloknya kita kira betul-betul berapa banyak kita tinggal, itu yang kita bayar. Masalah berganda itu khilaf. Kalau sikit-sikit nak ganda boleh lah, tapi kalau sampai 50 tahun nak berganda, boleh tahan juga, banyak terelak lah kita punya beras kan. Soalan yang ke-8, bacaan lepas solat, saya dengar ada orang baca berbeza dengan kad kuning ni, macam mana? Bila baca ayat kursi, dia mula dengan wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Adakah itu ayat kursi? Kata-kata tak. Ayat kursi ni tuan-tuan bermulanya ayat 256. Ayat kursi ayat 256 surah Baqarah, 255. Ayat 255 tu Allahu la ilaha illa huwal hayy, itu ayat kursi. Habis yang orang baca tu wa ilahukum ilahu, itu ayat 163 Baqarah. Ayat kursi 255, jauh jarak tu. Dekat 100 ayat berbeza. Jadi kalau nak baca ayat tu kena asingkan. Wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim, berhenti sekat tu. Habis. Barulah mari Allahu la ilaha illa huwa. Kalau tidak dia campur. Dia kata ni ayat kursi. Siapa suruh campur? Jadi ayat tu kena beza-bezakan. Sebab itulah dalam buku kita ni kita tak campur. Dan adakah kelebihan ayat tu? Jawabnya tidak ada. Seperti yang ayat kursi yang Nabi sebut tu. Siapa dia baca ayat kursi setiap kali lepas solat, tidak ada yang menghalangnya nak masuk syurga kecuali tunggu mati. Tu. Lepas tu satu lagi dalam kad kuning ni juga, dia panggil ringkas. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zalal ikram. Tapi di masjid-masjid imam panjang, wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalal ikram. Kenapa panjang? Jawab dia apa yang kami ajar di sini dalam ketak kuning ini hadis sahih yang diriwayat oleh Thauban. Hadis ini dikeluar oleh Imam Muslim sahih. Adapun bacaan wa ilaika ya'udus salam fahayyina itu tak ada riwayat yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca selepas solat. Ada riwayat lain ketika Nabi tengok Kaabah dia baca. Jadi kalau kita nak kekalkan amalan yang dibuat oleh Nabi, yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekalkan seperti yang kita belajar ni. Allahumma antas salam, astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya jalal ikram. Habis ada 10 lagi bacaan kat belakang ni. Kalau kita panjang-panjang kat depan nanti tak habis di belakang. Dan pengalaman saya duduk solat jemaah di masjid-masjid ni, jarang yang boleh khatam 10 perkara. Betul tak? Tak khatam. Dia pergi baca benda yang tak ada dalam senarai. Dia baca Al-Fatihah lah, nak baca ayat kursi, pergi baca wa ilahukum. Kemudian nak baca, yang pentingnya dia pergi baca waktu istighfar 3 kali, yang patutnya astagfirullah, dia kata astagfirullahalazim la ilaha illallah, panjang. Yang akhir kali tertinggallah yang belakang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kekalkan dengan format yang kita susun ini berdasarkan kitab fiqh mazhab Syafi'i Al-Mughni Al-Muhtaj dan berdasarkan riwayat-riwayat hadis yang ada. Jadi mudah-mudahan kita dapat laksanakan. Habis kalau habis ni saya nak baca yang panjang, bacalah sampai pukul 10 pun awak duduklah seorang kat masjid, itu tak ada masalah. Kan? Cuma untuk kita nak amali bacaan kita sendiri, kita bacalah seperti yang kita ada ni. Allahu Akbar. Baik, soalan yang ke-9. Saya ada satu soalan untuk bertanya, bolehkah mengamalkan wirid yang ada sebutan nama-nama malaikat? Dia tak tunjuk apa dia mana nama malaikat tu. Tapi kalau yang dalam sunnah ada. Di antaranya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita doa, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa rabba Israfil a'udzubika min harin nar wa min azabil qabri. Ada. Hadis ini rawah akhrajahu An-Nasa'i dan dalam kitabul isti'azah wal Baihaqi fi da'awat dengan sanad yang sahih. Boleh. Kalau yang ni ada. Dan juga doa yang Nabi kita panjang, baca panjang tu, Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa. Jadi ada lagi doa-doa yang Nabi kita baca pada waktu malam tu, kan? Minta Allah Taala bagi petunjuk. Yang itu ada.
Yang apa ni, yang kata yang soalan ni saya tak pastilah. Tapi kalau kita nak dapat doa malaikat banyak. Mari saya senarai pendek. Tuan-tuan tulis cepat. Doa malaikat kepada orang yang baik-baik. Nak ke tak? Yang pertama, malaikat akan doa ketika kita bagi sedekah. Jadi Nabi sedekah, bila kita sedekah, malaikat doa, ya Allah, berilah kepada orang sedekah ni, apa dia? Ganti. Pahala dapat dah. Duit pun kalau boleh ganti juga. Satu. Yang ketiga, ketika tunggu solat. Kita mari awal masjid, masuk dalam masjid, tahiyatul masjid. Belum azan lagi. Kita pun duduk situ. Baca Quran, zikir. Patut malaikat akan berdoa kepada orang ni. Malaikat kata apa? Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Selagi kamu duduk pak solat, malaikat doakan kita. Dua. Yang ketiga, ketika kita mengajar orang buat baik, ngajar ilmu, maka malaikat berdoa kepada kita. Yang ketiga, yang keempat, ketika kita ziarah orang sakit. Bila kita nak pergi ziarah orang sakit, man 'ada maridan, bila kita berjalan nak pergi tengok orang sakit kan, nak pergi ziarah saudara kita, malaikat kata antibta wa taba mamsyak, perjalanan kamu baik, perjalanan kamu diberkati dan kamu akan dapat syurga nanti. Itu doa malaikat. Nak lagi? Hak ni penting. Sebab ada kaitan dengan soalan yang akan datang. Ketika kita doa kepada orang secara gaib. Contohnya kita duduk di sana, kita tengok sahabat kita sakit. Kita pun doa, alhamdulillah wassalatu, ya Allah, sahabat aku fulan sakit, berilah sembuh pada dia. Sahabat aku ni tersepit, contohnya kena ujian bala, terbuang kerja ke apa benda, ya Allah berilah kerja yang rezeki pada dia. Jadi bila kita doa kepada orang tanpa Tuhan dia tahu, malaikat datang, amin walakam. Malaikat kata amin, mu juga dapat apa yang kamu minta pada saudara kamu. Kita minta untuk dia, malaikat doakan. Banyak lagi nak. Yang keenam, ketika kita bersahur, malaikat doakan kita. Ketika kita duduk di sah awal, mari masjid duduk sah awal, dapat doa malaikat. Ketika kita sah putus, kita sambung, kita penuhkan, dapat. Itulah nanti kita cerita lain kali lah detail doa malaikat ini. InsyaAllah saya harap yang bertanya tadi dapat. Jadi kalau orang nak tanya yang pelik-pelik itu, tulislah ini doa dianya. Tapi jangan hantar video. Kalau hantar video tu saya tak apa nak tengok. Sebab semalam ada orang hantar video seorang tok syekh. Syekh ni ada masalah. Masalah dianya duk ajar benda batiniah. Benda Muhammad batin ni. Itu bahaya. Dia kata apa? Ni orang perempuan ni kalau pergi solat masjid tak nampak imam tak boleh ikut. Kita ni cara nak ikut imam ada dua cara. Sama ada kita duduk belakang dia, kita dengar, ataupun kita dengar pergerakan dia. Macam kita sekarang ni tak nampak imam, tapi kita dengar suara mic, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kerana itulah imam pun kena reti. Allahu Akbar dia tu ada beza. Allahu Akbar rokok, Sami Allah lima hidah bangun rokok, kita tak apa lagi, kita tahu Sami. Tapi Allahu Akbar antara sujud dengan nak bangkit tu, biar beza. Sujud pendek, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila nak bangkit daripada sujud ke rakaat, kita kena panjangkan, Allahu Akbar. Dia orang dengar, oh dia tahu dia sudah bangun. Jadi banyaklah. Ada orang datang sini jumpa, dia kata, Ustaz, tengok video ni. Saya kata, kalau saya nak tatabuk, nak tengok video TikTok orang, tak buat kerja lain lah kitanya. Keduk main komen video. Jadi saya tak nak. Jadi minta tolonglah para pelajar, para nyanyi, nak tanya soalan, tanya je soalan. Tak payah kaitkan dengan video orang tu, video fulan, kecuali terlalu terdesak, kita tak faham sangat. Bolehlah saya tengok. Saya tak nak tengok video orang, sebab saya tak nak sakit hati dengan orang. Bila tengok video dia cakap benda yang tak betul, kita rasa nak jawab. Bila jawab, itulah dia ada pengikut. Nanti dia react balik pula, duk kelayi kita di alam maya. Tuan-tuan nak tanya soalan, tanya soalan. Tulis soalan, ni soalan. Apakah hukum solat di masjid tak nampak imam? Kita akan hurailah nanti. Jadi hari ini taklah itu selingan je. Soalan yang ke-9, macam mana solat sunat hajat yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Menjadi keutamaan kita buat solat hajat hari-hari untuk suatu
sesuatu yang kecil. Contohnya pohon kita jadi rajin, tak putus asa setiap kegagalan. Jawabnya solat hajat ni kalau nak tengok dalam kitab fiqh memang ada, semua ada tulis solat hajat, solat hajat. Tapi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam taklah, hadis itu pun diperbincangkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Ada ulama kata sanad dia baik, ada kata sanad dia lemah, dhaif. Dalam hadis itu kata apa? Man kanat lahu ilallahi hajah. Siapa dia ada hajat? Siapa dia ada hajat? Maka dia kena ambil wuduk yang baik-baik. Kemudian dia pun solat 2 rakaat. Lepas solat dia pun doa. Minta apa dia nak. Itu je, simple je, tak banyak-banyak. Tapi solat hajat itu tidak ada dalam senarai solat perdana yang boleh dilakukan secara berjamaah. Solat jemaah yang dilakukan solat gerhana 2 hari raya, solat minta hujan, solat malam Ramadan. Jadi tapi kita dah jadi perdana. Nak solat hajat mesti panggil ramai-ramai, buat jamuan. Kita kata itu satu perkara. Jadi untuk maklumat penanya ni, tak adalah solat hajat gaya Nabi tu. Sekejap-kejap Nabi pergi perang, esok kita pergi perang, malam ni solat hajat. Tak. Nabi kita bermunajat. Malam perang Uhud, Nabi tak tidur. Dia ni, Nabi angkat tangan sampai begini, sampai ridak dia ni, kain atas bau dia jatuh. Abu Bakar pegang ambil. Ya Rasulullah, cukup dah munajat, Allah Ta'ala akan bantu kita. Itu yang ada. Jadi kita tak perlu format yang pelik-pelik. Yang adanya apa saja yang kita nak minta dengan Allah, kita doa je. Doa dalam solat kita, doa antara azan dengan iqamat. Sebenarnya banyak tempat mustajab doa. Doa di antara azan dengan iqamat pun mustajab. Doa di akhir malam. Tapi oleh kerana kita ni suka bincang-bincang, bila mari bulan Rajab, bila mari malam tu, bila mari ni kak malam raya contoh, duk siang. Balagani, Imam Syafi'i kata telah sampai kepada aku 5 malam mustajab doa. Dia duduk kelari pagi sampai gelap, tapi malam tu tak doa-doa juga. Itu yang cerita kita. Jadi nak doa-doalah. Sama juga dengan bila mari bulan Rajab ni, orang bagi tahu hadis-hadis yang menyebut tentang kelebihan-kelebihan itu tak sahih. Ada pula orang bawa mari, Al-Imam Izzuddin Abdul Salam kata, siapa dia larang orang puasa bulan Rajab, itu orang jahil. Jadi kita kena tanyalah balik. Siapa dia duduk sebar hadis palsu bulan Rajab, itu orang apa? Jadi kita kena seimbang. Jangan timbulkan ayat provokasi je. Cakaplah betul-betul. Tentang nak puasa bulan Rajab ini ada hadis gini-gini. Tapi sebagai bulan haram, besar pahala. Silakan. Jadi main. Siapa dia larang jadi bodoh. Habis siapa dia galakkan orang buat hadis palsu itu, tarah apa? Kita boleh tanya balik. Tapi timbul macam itulah soalan yang separuh akhir ni kita ni. Soalan yang ke-10, doa swasta yang dianjurkan oleh pengendali umrah di Mekah. Banyak ni keluar dalam iklan sponsor pula tu. Mana dia bayar iklan tu. Boleh ke ustaz beri contoh ucapan doa oleh pembuat umrah haji yang dikirimkan oleh orang ramai yang minta hajat? Adakah pembuat umrah tersebut perlu menyampaikan doa tersebut di semua tempat mustajab doa? Adakah pengirim doa perlu memberi sedikit wang sagu hati pada pembuat umrah? Jadi kita kata macam ni lah. Yang komersial sekarang, saya tengok iklan ada. Siapa dia nak doakan, petang ni saya akan masuk Masjid Haram. Saya tulis di bawah ni. Saya akan live kan. Ini semua ni cerita doa live nama dia. Doa yang betul-betul, kalau betul-betul kita nak bantu orang, kita doa tak payah live lah. Kita live dengan Allah Azza wa Jalla saja. Doa live dengan Allah Azza wa Jalla saja. Tadi hadis yang kita baca, hadis yang sahih, kan? Dia kata apa? Siapa dia doa kepada saudara dia bi zahril ghaib, tanpa diketahui. Malaikat datang, malaikat kata amin, mu dapat juga. Menarik kan tu? Amin, engkau pun dapat semua dia. Ni duk main live ni. Guys, duk main guys ni, tunjuk live dia depan Kaabah. Nak doa apa tu? Dia duk baca bawah. Ini dipanggil swasta doa. Cuma daripada soalan yang ditanya tadi, mungkin saudara yang bertanya ni nak, kalau orang kita nak pergi Mekah, orang pesan, ya akhi, jangan lupa doa aku. Doakan kepada aku. Senang je format dia. Mudah ya formatnya. Kita pergi mana-mana pun dekat Kaabah ke, waktu kita duduk di, kalau haji lah di Arafah, contoh kita doa, ya Allah ampunlah dosa aku, dua ibu bapa aku.
perkenankanlah doaku, permohonanku. Akhirnya kita kata, dan ampunkanlah dosa saudara-saudara yang kirim supaya aku doakan untuk mereka. Berilah kebaikan, keselamatan, kesehatan kepada orang-orang yang berpesan pada aku. 2 patah ya. Tak sampai 5 minit, semua pesanan sahabat-sahabat kita tertunai. Habis kita. Oh ni bawa senarai ni. Ada saya jumpa satu kumpulan, dia bawa file. File apa ni? Nak pergi doa di Mekah, Arafah. Kita kata banyak kerja yang kau bawa file. Ini orang pesan. Orang pesan tak payah bawa file, tinggal je. Kita doa, ya Allah, sahabat-sahabat aku pesan nak kebaikan untuk dunia di akhirat, sekiranya pesan permohonan mereka itu layak untuk mereka, kebaikan untuk mereka di dunia, luluskanlah. 2 patah. Jangan duduk cakap banyak. Tapi kalau yang duduk gaih-gaih ni, duduk live tu, tak payahlah. Banyak kerjaan sangat. Duduk cari like kat bawah tu. Ni duduk main upah umrah ni. Upah umrah ni bayar sekian-sekian. Kita kena ingat tuan-tuan. Haji, umrah, ini semua ibadat. Sama juga upah orang baca Quran, ibadat. Adakah mereka akan buat kepada kita tanpa duit? Tak akan buat. Jadi dia ambil kerana fulus. Ibadat kerana fulus ni macam mana? Fikir sendirilah, senang. Isu yang terakhir lah. Kalau ada lagi. Yang terakhir ni masalah doa di kubur ni. Orang kata kubur ni mustajab, kubur ni teriak, kubur ni. Kita kata tak ada lah. Nabi kita ajar para sahabat, dan para sahabat bila nak berdoa pergi ke kubur, tidak. Tapi yang mari kemudian ni lah dia duk ajar orang, saya pergi doa kat kubur ni mustajab. Ulama kata apa? Mustajabnya doa itu ketika kita muttar. Apa dia muttar? Terdesak. Bila kita terdesak, kita mesti doa dengan hati kita. Doalah kat mana pun, insya-Allah Tuhan mustajabkan doa. Dalam masjid ke, dalam surau, dalam kereta, stesen kereta api, kereta sembah, kebetulan di kubur, doa. Jadi kita pergi kubur, biarlah jangan lari daripada asal matlamat ziarah kubur. Asal matlamat ziarah kubur, mula-mula Nabi larang ziarah kubur. Nabi larang sebab takut timbul benda-benda yang pelik-pelik ni. Orang jahiliah dulu pergi kubur duk menangis, duduk ingat, duduk meratap, maka Nabi larang. Bila iman dah mantap, Nabi kata, dulu aku larang kamu ziarah kubur. Sekarang fazuruha, pergi ziarah kubur, fa innaha tuzakkirul akhirah. Ziarah kubur boleh mengingat ke mati, boleh menzahidkan kita atas dunia. Bukan pergi ziarah kubur, tujuan kita ziarah kubur juga untuk mendoakan kepada orang mati. Ini terbalik ni, pergi doa pergi kubur, suruh orang mati doa kita. Apa pula pergi balik terbalik itu? Kita doakan untuk mereka. Nabi ajar bila pergi kubur kata assalamualaikum, dia ada Allahumma maghfir li ahli al-baqi, Allahumma maghfir li ahli al-maqbarah. Kita doakan dia, bukan kita pergi minta dengan dia. Oh, dia kata mustajab. Mana kau tahu mustajab? Siapa dia bagi jaminan mustajab? Siapa dia bagi jaminan? Oh, ni saya minta ni. Waktu saya terdesak dulu, dalam keadaan begini, hutang banyak, saya pergi kat kubur berdoa, oh mustajab, dalilnya hutang boleh bayar. Awak doa berapa tempat nak tahu? Di kubur pun doa, di akhir malam pun doa, di masjid pun doa, semua tempat kau doa. Yang mustajab kat mana? Siapa dia boleh bagi jaminan mustajabnya itu di kubur? Jadi kata di para ulama, doaul muttar mujabun fi ayyi makan. Doa orang yang terdesak itu mustajab. Cuma kita bimbang hari ni, fenomena pergi doa di kubur ni benda lain yang akan jadi. Dia pergi minta dengan orang mati ni orang ahlillah, orang rapat dengan Allah, orang yang kuat, mustajab. Jadi itulah perkara-perkara yang akan berlakulah benda yang tidak baik. Jadi ustaz-ustaz tumpukanlah apa yang diajar oleh Nabi dalam sunnah dia. Nak pergi kubur untuk berdoa kepada orang mati, bukan pergi minta doa daripada orang mati. Pergi ingat ke akhirat, bukan nak pergi cari pulangan dunia. Kalau kita tengok kubur-kubur yang ada hari ni, banyak tempat dah saya pergi hari tu Pulau Besar, kubur panjang dah kubur. Tanya orang pergi, kenapa orang mari sini? Oi, ni power ni. Yang India bukan Islam. Tanya, kenapa you datang sini? Oh, the main power, dia tulis. Main power. Sama dengan hak ni. Mu mari buat apa? Anak sakit mari nak. Kita tak payah mari sini. Lagi sakit anakmu naik buk, bukan mari berapa minit naik. Cari pasal dia. Doa dekat mana-mana. InsyaAllah Allah Ta'ala mustajabkan doa. Tapi jangan kaitkan dengan doa di kuburan dan sebagainya. Sebab akan banyak benda-benda yang tak baik terjadi kepadanya. Lain daripada doa, gosok. Lepas gosok, campur duit. Saya tengok ada satu kertas diselit dekat kubur. Kita tarik. Ada duit RM5. Tok ayah,
anak saya sakit, sembuhkanlah dia. Minta dengan tok ayah di kubur tu. Nak kata apa? Kalau kata masalah tawassul, masalah ini khilaf, lain cara dia. Tapi ni pergi minta dengan orang mati. Tulis surat ni, tulis surat. Hantar dia. Saya kata tulis dengan RM5 mana tok ayah nak baca. Letaklah 500. Barulah penjaga kubur tu happy. Ya. Wallahu alam. Baiklah setakat tu dulu. Kita sambung lagi dalam lain-lain siri apabila ada kesempatan nanti, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.